Allahu 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 Allah. Apa yang akan dikongsikan adalah tentang metodologi untuk berdakwah kepada masyarakat Cina. Di mana tuan-tuan dan puan-puan, sebelum kita nak berdakwah kepada masyarakat Cina ini, sebelum saya kongsikan metodnya, apa yang saya akan lakukan ialah saya akan kongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan perkara yang sangat sensitif. Sangat sensitif. Sebab itu kalau tuan-tuan dan puan-puan nak duduk dan mendengar topik hari ini, kena berfikiran terbuka. Kerana dia sensitif, kerana kalau kita benar-benar nak berdakwah kepada mereka, kita nak memahami mereka, maka kita kena open untuk berbicara benda itu. Tetapi semuanya masih dalam ruang lingkup tidak menyanggahi syariat Islam dan masih juga dalam ruang lingkup tidak menghina agama lain. Ya, maka kita juga akan cuba memahami bagaimana mindset masyarakat Cina ini, cara berfikir mereka, apa perbezaan mereka. Kerana mungkin seringkali tuan-tuan dan puan-puan mungkin sendiri ada juga persoalan, iaitu kenapa nampak seolah-olah masyarakat Cina ini lebih mudah untuk masuk Kristian berbanding dengan masuk Islam. Kenapa ahli keluarga nampak lebih terbuka jikalau anaknya masuk Kristian ataupun tidak beragama berbanding dengan masuk Islam. Kenapa orang Cina ini lebih senang untuk mereka memiliki nama-nama moden barat, mereka sebut David, Kevin, Gary. Tetapi kalau ada orang nama Firdaus, Sulaiman, Daud dan sebagainya, maka akan dipandang serong. Kenapa? Di situ kita akan faham apa kekangannya, apakah biasanya tentangan-tentangan mereka. Tapi sebelum itu tuan-tuan dan puan-puan, rujukan saya pada hari ini ada beberapa rujukan saya. Antara rujukan saya dalam perbincangan pada malam ini, iaitu pertama, sebuah buku yang dikarang oleh Profesor Dr. Osman Chua. Beliau merupakan bekas pensyarah di UIA dan bukunya bertajuk Preaching to the Non-Muslim Chinese in Malaysia. Sebab bila kita sebut, kita kena datangkan kajian statistik, fakta, rujukan. Kerana dunia hari ini dia agak pelik. Saya masih Cina ke tidak? Ke dah masuk Islam, masuk Melayu dah? Saya masih Cina. Cina boleh bercakap tentang Cina, tak ada masalah. Tetapi yang menjadi kekeliruan pada hari ini, paradoksnya jelah, apabila saya sebagai Cina telah memeluk Islam, maka saya seolah-olah telah hilang kelayakan untuk bercakap tentang masyarakat Cina walaupun saya masih Cina. Cuma agamanya berbeza. Dulu bezanya ialah halal haram tidak ada. Sekarang kini selepas Islam ada halal haramnya, tetapi pernah melalui fasa yang di mana cara berfikir itu telah dibentuk sejak kecil. Ada falsafah cara pemikirannya tersendiri. Sebab itu saya akan bawa rujukan apa yang mereka fikir tentang Islam. Buku yang kedua sekarang dah tak jual dan susah nak jumpa. Alhamdulillah kami ada. Buku yang kedua adalah sebuah buku yang bertajuk The Chinese Dilemma. Mungkin tuan-tuan dan puan-puan di sini pernah terbaca ataupun ada memiliki buku yang ditulis oleh Tun Mahathir Mohamad, waktu itu dia belum Tun lagi, iaitu The Malay Dilemma. Buku The Chinese Dilemma ini adalah balasan kepada The Malay Dilemma. Dia menyebut tentang pemikiran masyarakat Cina. Bagaimana orang Cina ini melihat Islam, melihat dunia ini. Khususnya dia fokus kepada the Chinese in Malaysia. Kerana penulisnya bernama Yi Lingxing. Dia memiliki banyak perniagaan di Malaysia, di Thailand, di China, di Bangkok, di Hong Kong. Tetapi untuk buku itu, beliau memfokuskan hanya kepada masyarakat Cina di Malaysia. Kerana dia menyentuh juga cara masyarakat Cina yang dia bersama itu, cara mereka melihat Islam dan cara kita di Malaysia khususnya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, sahabat-sahabat, kita pergi kepada sedikit statistik dulu. Bangsa Cina ini kalau di Malaysia, kalau ikut bancian 2010, dianggarkan penduduk Malaysia ada lebih kurang dalam 28.3 juta. Waktu itu, 2010, 10 tahun lepas. Dan dari jumlah itu, 63.1% adalah Bumi Putra. Bumi Putra, paling ramai. Kemudian diikuti dengan bangsa Cina.
24.6%. Kiranya tuan-tuan dan puan, you like it or you don't like it, 1/4 daripada penduduk Malaysia adalah bangsa Cina. Akan jumpa di mana-mana. Ya. Dan yang ketiga adalah, maksudnya, daripada 28 juta itu, hampir 7 juta penduduk Malaysia adalah berbangsa Cina. Apa agama mereka? Kita akan lihat. Yang mengatakan diri mereka itu adalah beragama Buddha, macam kita. Kita di Malaysia, kita dah ada stereotip. Stereotip kita, bila kita sebut Melayu, agamanya Islam. Bila kita sebut India, Hindu. Bila kita sebut Cina, Buddha. Kita dah terbiasa. Melayu meninggal dunia, India mati, Cina mampu ya. Stereotip kan? Benda itu. Maksudnya kalau bagi masyarakat Cina, tanya kepada kanak-kanak, mereka akan secara automatiknya identify mereka sendiri sebagai Buddhis. Buddhis. Walaupun pada pengamalannya tak semestinya 100% Buddhism, dia boleh menjadi syncretism. Apa itu syncretism? Saya tak suka guna perkataan teknikal tetapi tak menjelaskan kerana tidak semua yang mengerti. Syncretism di sini tuan-tuan dan puan-puan bermaksud percampuran, dicampur adukkan, diamalkan serentak. Dikatakan 19.8% daripada 24.6% penduduk Malaysia yang berbangsa Cina ini, 19.8% mengatakan diri mereka adalah beragama Buddha. Tetapi hakikatnya ada satu kajian daripada Universiti Malaya yang telah diterbitkan tentang masyarakat Cina. Dia mengatakan bahawa secara umumnya kalau kita analyse, kita nilai apa yang diamalkan oleh masyarakat Cina, apa pemahamannya, apa nilainya dengan apa falsafahnya, sebenarnya dia kata bukannya 100% agama Buddha, bukan 100% agama Tao, bukan 100% Confucianism. Habis apa yang diamalkan? Menurut penulis, majoriti masyarakat Cina di Malaysia, dia mengamalkan syncretism, Buddhism, Taoism, Confucianism dan juga adat budaya masyarakat Cina yang tidak ada langsung dalam mana-mana kitab agama. Agama Buddha, agama Tao, agama Confucianism. Tak ada. Tidak diamalkan begitu. Maksudnya, dimasukkan adat budaya sekali yang tak ada kaitan dengan agama. Pun dimasukkan sekali, digabungkan sekali, syncretism. Ya, baik. Berapa peratus pula? Berapa pula yang beragama Islam? Dikatakan daripada 6.9 juta itu hanya 42,000 yang beragama Islam. Cina Muslim. Tetapi saya nak bawa tuan-tuan dan puan 20 tahun ke belakang. Sekarang 2020. Kajian bancian ini adalah 2010. Tetapi pada bancian pada tahun 2000, bancian itu mendapati Cina yang beragama Islam di Malaysia adalah 57,600. 10 tahun ke depan, dia naik ke turun? Dia menurun. Kenapa menurun? Adakah tiba-tiba ramai Cina Muslim mati? Ataupun dalam istilah yang kita biasa, Cina Muslim mampu? Kalau ikut teori saya sendirilah, iaitu barangkali bukan kerana ramai Cina yang mati tiba-tiba, bukan kerana tak ada Cina yang masuk Islam, bukan. Tetapi kebarangkaliannya ialah, saya bagi teori ini, tuan-tuan dan puan-puan boleh bersetuju, boleh tidak bersetuju. Teorinya ialah, setuju kalau saya kata bila pegawai banci dia pergi ke rumah, contoh perempuan Cina ini berkahwin dengan lelaki Melayu ataupun lelaki Cina berkahwin dengan Melayu ataupun bangsa lain, bila pergi ke rumah, yang ada di rumah waktu itu mungkin si suaminya ataupun si isterinya. Anda kata si suaminya pakai songkok keluar, ditanya oleh pegawai banci, berapa ramai orang duduk dalam rumah ini? Dia kata 5. Tapi isterinya Cina. Kalau isterinya Melayu, suaminya Cina, anaknya ada 3,
Sepatutnya ada berapa Cina dalam rumah tu? 4 lah. Bapaknya Cina, 3 anak dan maknya adalah Melayu. Kebiasaannya bangsa kita di Malaysia mengikut bapak, betul? Maka pegawai banci itu akan tulis berapa Melayu? Ke-5 Melayu. Tak ada Cina. Sebab tak nampak Cina Muslim kat situ. Maka di situ jadilah berkurangan, barangkali. Ya? Tapi itu cuma statistik untuk kita buka sedikit mata supaya kita lebih faham statistiknya. Allah